Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami ingin membentangkan hasil kerja kami. Tajuk yang ingin kami bentangkan pada hari ini ialah mengenai tahap pengurusan aset di IKMAS. Antara ahli kumpulan kami ialah yang pertama, diri saya sendiri iaitu Hafizuddin bin Hanafi yang bernombor matrik DDI 2211. Dan saya Abang Muhammad Syarifuddin bin Radwan, nombor matrik DDI 2167. Dan saya ialah Muhammad Nur Adam bin Abdul Latif, GDI 2221. Pendahuluan bagi kajian ini ialah aset ialah harta yang mempunyai nilai dan boleh dijual atau dipindah milik. Oleh kerana itu, pengurusan aset yang baik memberi kesan kepada semua pihak yang menggunakan aset tersebut. Untuk itu, pengkaji telah menyelidik tahap pengurusan aset yang baik kerana ianya mampu memberi impak kepada semua pihak iaitu kepada para pelajar dan pihak pentadbiran IKMAS. Justru penyelidik telah menjalankan kajian mengenai pengurusan aset IKMAS adalah di tahap yang baik ataupun yang sebaliknya. Jadi, kajian ini mengenai bagaimanakah tahap pengurusan aset IKMAS. Penyataan masalah bagi kajian ini ialah terdapat 3 penyataan masalah. Yang pertama, tahap pengurusan aset IKMAS. Yang kedua, bagaimanakah aset IKMAS diuruskan. Dan yang ketiga, kesan kekurangan aset. Seterusnya, balik kepada objektif kajian. Ada 3 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengkaji tahap kerosakan aset milik IKMAS di asrama. Yang kedua, untuk mengkaji punca kerosakan pada aset IKMAS. Dan yang terakhir, untuk mengkaji apakah kesan kerosakan aset kepada pelajar IKMAS. Seterusnya, kepada persoalan kajian, ada 3 juga. Yang pertama, apakah tahap kerosakan terhadap aset IKMAS di asrama? Yang kedua, apakah punca kerosakan terhadap aset IKMAS? Dan yang ketiga, apakah kesan kerosakan yang berlaku pada aset IKMAS kepada pelajar IKMAS? Seterusnya, hipotesis kajian. Ada 3. Yang pertama, kerosakan aset di asrama IKMAS dapat dinilai tahap kerosakannya. Kedua, punca kerosakan aset yang biasa dialami dapat diketahui oleh pihak pentadbiran IKMAS. Dan yang terakhir, kesan kerosakan aset terhadap pelajar dapat diketahui dengan lebih tepat. Sorotan literatur. Yang pertama ialah kaedah pengurusan. Menurut UNDP tahun 2007, jika sisa pepejal tidak diuruskan dengan baik, boleh menyebabkan banyak risiko dan banyak bahaya untuk kebajikan para pelajar dan masyarakat amnya yang bergantung kepada keadaan persekitaran setempat. Sisa-sisa tidak dikutip menyekat longkang, banjir tentu, mewujudkan keadaan yang tidak bersih dan mengganggu estetik. Tin yang dibuang dan lain-lain sisa yang menggalakkan pembiakan lalat, nyamuk dan vektor lain yang menyebarkan penyakit. Jadi, pengurusan aset yang fleksibel amat penting terhadap IKMAS. Kita semula. Guna semula memandangkan jumlah aset dan peralatan institusi yang banyak, ianya memerlukan penggunaan strategi pengurusan yang direka bentuk dan tidak dilaksanakan serta melibatkan penyertaan semua pihak. Smith tahun 2009 menyatakan bahawa program kita semula yang berjaya harus beroperasi dengan infrastruktur untuk koleksi di tempat yang bebas dan boleh diakses. Di kampus, kebolehcapaian akan memaksimumkan aset dan memelihara dan menjaga kepentingan organisasi secara meluas. Pelupusan. Pelupusan aset bertujuan untuk memastikan
organisasi tidak menyimpan aset yang tidak boleh digunakan atau tidak diperlukan. Selain itu, juga terdapat menjimatkan ruang simpanan atau ruang pejabat. Pelupusan juga dapat memastikan pelupusan boleh menjana hasil kepada organisasi dan memastikan kaedah pelupusan yang dipilih bersifat mesra alam dan lestari. Dalam metodologi kajian terdapat 3 bahagian. Yang pertama iaitu reka bentuk kajian, sampel kajian dan populasi kajian. Untuk metodologi kajian yang pertama iaitu reka bentuk kajian. Kajian ini merupakan kajian yang berbentuk kajian kuantitatif di mana pengkaji mengedar borang soal selidik untuk mendapatkan hasil dapatan kajian. Yang kedua, daripada sampel kajian. Sampel kajian, kaedah persampalan keberangkilan digunakan di dalam kajian ini. Dan yang terakhir adalah populasi kajian. Semua pelajar IKMAS terlibat dan menjadi responden dalam kajian ini. Signifikan bagi kajian ini ialah penyelidik perlu menjalankan kajian ini kerana semua aset yang berada di IKMAS perlu sentiasa diaudit oleh pihak JAKIM kerana ianya harta benda milik kerajaan. Selain itu, kajian juga penting kerana aset yang baik dapat digunakan oleh para pelajar dengan sebaik mungkin berbanding aset yang telah rosak dan tidak dapat lagi digunakan oleh para pelajar. Dan yang terakhir, kesimpulan daripada kajian ini ialah kajian ini akan dapat mengetahui tahap pengurusan aset dan sekaligus dapat memudahkan pihak pentadbiran IKMAS untuk menguruskan aset-aset mereka dengan lebih baik yang juga dapat memudahkan semua pelajar-pelajar di IKMAS. Sekian, terima kasih.